Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa arada bi manhajina wa bi masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya jabbaras samawati wal ard. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah kita masih hendak meneruskan lagi pengajian kita tentang mustalahil hadis daripada sebuah kitab yang dituliskan oleh guru kami, iaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, yang menamakan kitab yang kita nak mengaji ni namanya As'ilatun wa Ajwibatun fi Mustalahil Hadis. Maka kita telah baca beberapa soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh Tuan Guru di dalam ini kitab. Insya-Allah pada malam ni kita telah selesai daripada soalan yang ke-16 dan kita beri jawapan dengan cara yang guru kita itu kemukakan tulisan di dalam ini kitab, dan kita telah syarah apa yang dikehendaki oleh beliau sebagaimana kita ambil ilmu daripada dia. Maka itu adalah anugerah pembesar, anugerah kelebihan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Insya-Allah pada malam ning iaitu kita nak baca soalan yang ke-17. Insya-Allah lah mereka yang apa tu tutupnya kitab
pihak berkenaan khabarkan kepada saya kata minggu depan insya-Allah akan kita tu boleh bawa kitab lah. Mana kata kita ada kitab tangan, kita meluangkan masa adanya kalah di tangan kita dhabitkan apa-apa yang kita mengaji. Kerana ini adalah mengaji ni. Mana majlis kita nak mengaji, cara-cara ulama kita nak hajar ni tentang masalah kita nak menerimakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulama kita semenjak dulu hingga sekarang. Jadi soalan yang ke-17 tu katanya Syekh Hafizahullah Ta'ala, dia kata bimadza yurmazu lil adli ad-dhabiti. Makna kata dengan apakah diisyarat kepada gapo? Kepada orang yang bersifat dengan keadilan dan dhabit. Kita rayak dah ke adil ni makna gapo? Nah, adil tu makna gapo? Dhabit tu makna gapo di sisi ilmu hak kita nak mengaji ni. Dhabit al-adlu maknanya orang yang bersifat dengan keredaan, mana diredai oleh para ulama daripada berapa? Daripada yang nak royakkan hadis Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang bersifat dengan dhabitu, yakni orang yang sikit salah dan sikitnya waham tentang nak royakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tu bersifat dengan sifat al-adlu dhabit di dalam ilmu mustalahil hadis ni, ulama tu ia tak isyarat nak kita cek dan kita kenal diri dia tu yang bersifat dengan dua perkara tadi itu macam mana. Ni kita nak kita faham dengan cara mudah. Jawab soalan ke-17 tu, ia kata yurmazu lil adli dhabiti bi rumuzin minha. Yakni diisyaratkan bagi orang yang bersifat dengan adil lagi dhabit itu dengan gapo? Dengan isyarat-isyarat. Minha daripadanya, setengah daripadanya pakamil li ba'd. Setengah daripadanya, bukan semua ni. Wari sikit. Wari apa? Kerana nak buat misal we nampak. Tu kerana nak buat misal we nampak, pasti kita kena ada gapo? Kena ada lah contoh-contoh. Tu cara dia. Yang pertama, ni. Lafaz ulama guna dengan orang nak royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterimakan orang ni sebagai hujah dalam masalah yang nak bawanya hadis Nabi kepada umat ini melalui ulama-ulama ni. Ulama tak cemeh macam mana? Ayat tak cemeh kata yang pertama awthaqun nas. Awthaqun nas maknanya sesiqah-siqah orang. Di mana kita nak jumpa perkataan umpama ni Tok Guru? Yakni jumpa di dalam kitab-kitab yang menterjemahkan para ulama yang nak meroyakkan hadis. Adakah kitab-kitab yang terjemahkan ulama-ulama nak royakkan hadis? Ada. Dalam Islam kita ni, ia tak tinggal satu orang pun yang nak royakkan hadis Nabi, malaikat tercatat. Tercatat. Maka orang hak mula-mula sekali, ni hamba nak royak kepada orang hak mula-mula sekali nak mengajikan ilmu hadis ni iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita nak periksa hadis mengikut ulama periksa, pasti kita kena kenal kitab ni sebuah. Kitab ni nama kitab gapo? Nama kitab Taqrib At-Tahzib. Kitab apa nama ni? Kitab Taqrib At-Tahzib yang dikaryakan, yang dibuatkan, yang disusunkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Itu dah. Mana kata kitab ni yang dikaryakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian soal kata, kitab ni duk cara hagapo? Duk caranya orang yang royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang ada di dalam ibu kita yang 6. Ibu kita yang 6 makna macam mana tu guru? Yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu makna kata kita ibu kita yang 6. Nah, ibu kita yang 6 kita tanilah di dalam otak kita kata apabila sebut kata ibu kita yang 6 iaitu tak lain tak bukan ni kita tu. Kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Maka di dalam kitab ni, ni seumpama saya nak royak masyarakat tu boleh tahu, boleh kenal cara mengaji ulama kita. Ni kitab Sahih Bukhari. Nah, ni Sahih Al-Bukhari. Apabila kita bukanya Sahih Bukhari ni dengan cara sekaligus tu, orang mengaji akan jumpa. Jumpa berapa nama? Seumpama qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Malik bin Ismail. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Israilu 'anil Mughirati 'an Ibrahim 'an Alqamah qala masalan. Umpamanya. Maka tiap-tiap orang hak kita dengar saat ni tu sama ada Malik anak Ismail ataupun Israel ataupun Mughirah ataupun Ibrahim ataupun Alqamah, dia adanya senarai terjemuh dia di dalam kitab tersebut. Dalam kitab mana? Iaitu di dalam kitab Takrib At-Tahzib. Nampak tu tak? Maka cara kita nak buka pastilah kita kena mengaji dengan para-para guru-guru. Nampak tu tak? Kena mengaji daripada ilmu tu, kena mengaji dengan guru-guru. Kemudian barulah kita itu nak tabahar. Mana kata kita nak buat kajian, nak buat murajaah, nak berapa, lepas pada tu dah lah. Nampak tu tak? Tak habis lagi amal nak wayak. Maka dalam kitab ni, kitab Imam Ibn Hajar ni, iaitu kitab Takrib ni, dia sebutlah. Nampak tu tak? Orang tu. Lepas daripada dia sebut sudah tu, di belakang tu, dia wari apa? Dia warinya hukum. Kata orang ni darajat setara mana? Orang ni darajat setara mana? Ulama akan bubuh. Orang tu orang awthaqun nas. Orang tu orang thiqatun sabtun. Orang tu orang thiqatun mutqin masalan. Lagi kita royak. Lagi kita nak royak. Ni cuma nak orang panggil tautiah. Seolah kata pembukaan mula-mula cara kita nak ngaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang wari hadis tu macam mana? Apa tu dah? Macam mana? Saya berasa teringat apabila mengajar lagu ni kepada tuan guru saya iaitu Dr. Jihad alaihi rahmatullah. Dia ni ada hemah untuk nak syarahkan kepada masyarakat orang kita Pak Tan ini akan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berasa gembiralah kata kita ni boleh adanya sahih di dalam ilmu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nampak tu tak? Alaihi rahmatullah, jama'anallahu wa iyyahu fi firdausil a'la ya rabbal alamin. Maka kitab ni orang panggil kitab terjemuh. Apa yang apa? Orang panggil kitab terjemuh. Terjemuh gapo? Terjemuh orang-orang berkenaan ada riwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita pergi pandai sendiri dak. Ibnu Hajar ni, Imam Ibnu Hajar ni kitab apa nama ni Takrib At-Tahzib ni ya asal nama kitab Tahzib At-Tahzib. Tahzib At-Tahzib ni kalau tabak cetak ke hak dulu tu ne jilid. Maka anak murid dia kata, "Hei tok guru, amba rasa kalau buka kitab tu rasa jemur lagu mana tak tahu, rasa kata malah." Tu. Mai duk royak, mai duk mengadu kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Lalu Ibn Hajar pun mikir tak ada sanggup selalu. Mikir dia kata, tak apalah, kita buat kecil tak apa, hak daripada ne jilid tu jadi sejilid gini. Nampak tak? Turut anak murid supaya nak rajin. Tok guru kena turut juga anak murid. Kalau dia nak ngaji, kita turut ya tak apa. Kalau anak kita tu, anak murid kita mengaji dah berjuruh dah, mak pak tu sedap paksa lah sangat. Dia molek dah. Sedap haru sangat Nampak tu tak? Yang mengaji ya berjuruh dah tak apa dah tu. Nak ke apa lagi? Jangan berdoa dengan anak cucu kita tu. Nampak tu tak? Tu baik. Jadi silsilahnya
asal kejadian orang mana carakan ilmu hadis ni, makna kata orang mana carakan orang duk royakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ambil mana ratik, kok mana, mari kita tengok asal kita ni asal daripada mana, asal daripada kitab nama Tahzibut Tahzib, asal daripada kitab nama Tahzibut Tahzib. Bagi Ibnu Hajar berapa jilid? Kalau cetak ke sekarang lebih daripada 10 jilid. Nah, cetak ke dulu hak kita milik tu ada 9 jilid. Tak apalah, banyak ke ulama nak mudah bagi pelajar-pelajar sekarang. Jadi kitab Tahzibut Tahzib tu ambil mana? Ilmu tu ambil dana, ambil daripada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi ni ada kitab nama Tazhib. 12 jilid kitab tu. Maka Imam Ibnu Hajar tadi tu dia pergi tengok kitab Tahzibut Tahzib tadi itu, dia buat kitab nama Tahzibut Tahzib. Imam Zahabi merengkahkan zaman Imam Zahabi pun anak murid minta juga. Nah, daripada 12 jilid tu royak ke tok guru nama Zahabi tadi tu, tok guru amo tak orang nak tengok 12 jilid buat kecil sikit tok guru. Tok guru pun turut buat kitab nama Al-Kashif. Kashif ni tubik 3 jilid. Ya, Zahabi buat tubik jadi 3 jilid. Ibnu Hajar buat jadi sejilid. Ni cara dia. Kemudian Zahabi ni ambil ilmu daripada siapa? Boleh kata kitab Tahzibut Tahzib. Nak mai royak tentang orang ada carakan hadis Nabi Muhammad SAW. Ambil daripada Imam Abi Hajjaj Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ni tok guru dia lebih daripada 1000 orang. Dia karya kitab nama Tahzibul Kamal. Kitab Tahzibul Kamal tu berapa jilid tok guru? 36 jilid. Tu 36 jilid. Siapa kita? Amba ada milik kitab tu. Nak royak we tahu sejarah. Nak royak atas sejarah nak boleh jadikan sultan tu hanung berapa jilid? 36 jilid. Daripada Tahzibul Kamal, Zahabi kecil sikit jadi Tahzibul Kamal. Lepas tu Zahabi kecil sikit jadi Al-Kashif. Mari Imam Ibnu Hajar tengoknya Tahzib dia kecil sikit jadi Tahzibut Tahzib. Marinya Ibnu Hajar lihat belakang ni, makna kata anak murid minta buat jadi kitab takrib. Soal Imam Al-Mizzi ni ambil ilmu daripada mana? Tu tanya di atas lagi. Hak amba tahu ni daripada kita belajar daripada tok-tok guru kita, Imam Mizzi ambil ilmu daripada Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia ada kitab nama Al-Kamal fi Tarjamatir Rijal. Tu kitab dia. Berapa jilid tok guru kita? Kitab tu 50 lebih. 52 ke 53. Lebih kurang itulah kitab dia tu. Besar tu besar. Maka dia ni orang mazhab gapo? Abdul Ghani ni mazhab Hambali. Orang mazhab Hambali. Maka Imam Mizzi mazhab Syafi'i. Imam Zahabi mazhab Syafi'i. Makna kata boleh masuk gi mari. Tu tokoh-tokoh ulama Islam kita dak ambil pedah setengah di atas setengah. Kemudian nak boleh jadikan kitab ni daripada 50 hak Al-Mizzi hak Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian turun jadi Tahzibul Kamal 30 jilid lebih. Kemudian turun jadi Tahzib. Hak Zahabi turun jadi Tahzibut Tahzib. Hak Imam Ibnu Hajar turun jadi Kashif bagi Az-Zahabi, turun jadi takrib yang kita pegang di tangan kita sekarang. Tu makna kata ilmu apa nama? Ilmu rijal yang nak terjemahnya orang yang bawa datanya ilmu itu kepada kita. Nah, ilmu ni makna kata tak lain tak bukan kita kena dengar daripada guru-guru kita. Tu nak ayat kata ulama kita ni semenjak dulu sampai sekarang ini ya duk tolong khidmatkan kepada agama kita. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kalimah awthaqun nas tadi itu hak kita tengok dalam kitab Syekh Mustafa ni, klik mari. Maka ada dalam kitab mana? Ada dalam kitab hak Amos sebut tadi tu. Ada dalam kitab apa? Ada dalam kitab hak Amos sebut tadi tulah. Tu makna nama awthaqun nas. Biar kata awthaqun nas. Ayuhat talabatul ilm, pelajar tulis. Amba nak royak ni amba ambil daripada guru amba tulis molek supaya jadinya pedah bagi kita apabila kita ni jadi guru pula sikit lagi. Mari kita tengok. Yang pertama seorang nama Amir anak Abdullah
Amir ibnu Abdullah ibni Zubair. Amir ibnu Abdullah ibni Zubair, dia ni awthaqun nas. Dia kata dalam kitab Jarh wa Ta'dil bagi Imam Ibn Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala. Kemudian awthaqun nas ni orang hak dapatnya sifat ning ni apa nama dia? Iaitu Imam Malik. Imam Malik Ibn Anas, tok guru bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i pun adalah laqab hak dia. Ada gelar dia hak ulama letak. Tu salah satu daripada dua orang daripada orang yang bersifat dengan awthaqun nas sebagaimana guru kita sebut mari di sini. Nampak tu tak? Guru mari sebut di sini. Baik. Kemudian seterusnya ada perkataan gapo pula lepas pada tu thiqatun thabt. Ada seorang yang bersifat dengan thiqatun thabt. Gapo mana thiqah? Thiqah kita ayat dah saat ni. Nah, bersifat dengan dua perkara, al-adlu wad-dhabtu. Dua perkara. Barulah nak jadi gapo? Jadi orang tu thiqah. Kemudian thabt. Kalimah thabt makna kata orang tetap ingat dia ni tak ada jadi salah lah. Ingat dia ingat sungguh. Gitu. Maka orang yang berada dua sifat ni adalah orang yang orang yang boleh kita buat hujah dengan hadis yang dibawa datang oleh dia. Apa kita nak mai tahu mari dana? Turut ulama lah. Nampak tu tak? Turut ulama. Ulama tu kerja dia yang kena menyata bagi kita. Cuma kita nak ayat kata ni fa'il, ni maf'ul. Semua hak ulama tu dia tulis dengan kawaid dah dalam kitab tu. Cuma kita nak beriti kata hak ulama tak ni, ini fa'il ni. Ini maf'ul ni, ini naib fa'il ni, ini mubtada, ini khabar gitu. Supaya juga ulama buat hari siap dah kita. Beberapa kitab dah duk syarah mari tu. Akan tetapi nak kita faham istilah hak ulama kita wari hak dia duk kecek, pasti kita kena ada ilmu ni. Nampak tu tak? Tu nak kita faham jadi sesuai dengan kita sebagai orang Islam kena faham. Faham tu tak? Baik. Thiqatun thab ni biar ratik tok guru. Siapa ratik tok guru di kalangan orang yang dapat dengan ini ini sifat ni. Tanda yang pertama nama Al-Fadlu. Al-Fadlu seorang tok guru ni. Al-Fadlu Ibnu Dukain. Al-Fadlu Ibnu Dukain dengan kaf. Dukain Al-Kufi, ni sebuah pada orang Kufah. Seorang. Yang kedua nama Umarah Ibnu Umair At-Taimi Al-Kufi, dia Kufah juga. Umarah Ibnu Umair At-Taimi Kufi, ya Kufah juga. Dapat sifat thiqatun thabt. Tu dia. Kemudian ada lagi orang yang bersifat dengan adlu wa dhabt, iaitu ulama tak gana thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Thiqah lagi dia tu itqan. Itqan macam mana? Itqan ni makna dia itu tetap molek hadis dia ya royak daripada tok guru dia sampai kepada Rasulullah, tak ada jatuh gapo walaupun satu huruf. Tu mana kata thiqatun mutqin. Pia hak dapat dengan ini sifat ni. Tok guru nama Daud Ibnu Abi Hind. Daud Ibnu Abi Hind Al-Qushairi. Al-Qushairi. Daud Ibnu Abi Hind Al-Qushairi. Dia ni adalah dapatnya sifat thiqatun mutqin. Pada mana tok guru nak tengok perkataan lagu tu? Ada royak dah dalam kitab takrib saat ni itulah. Tu kena pergi buka. Apa tak ada tok guru? PDF sekarang. Nampak tu tak? Bagi pelajar-pelajar agama kita tengok dalam PDF dulu. Tak usah gaduh pun tak apa, tengok dalam tu. Akan dapat Saya nak royak rupa winapak dulu. Mengaji ni jangan kita gaduh. Jangan kita gaduh. Kena pergi satu tangga ke satu tangga. Supaya apa? Supaya nak kita tu selamat. Nampak tu tak? Gaduh-gaduh ni tak selamat. Gaduh-gaduh tak selamat. Nak berhenti api merah.
Nah, tak siapa ke setengah je. Tapi nya lakoh api merah. Tu gak kalau kena gapo-gapo hak tak di la qadarallah gak. Salah kata kena duk tidur mau sakit. Teruklah. Sebab tu jangan gaduh. Nah, jangan gaduh. Itu satu. Jadi hak sebut mari semua tadi tu ausaqun nas, siqatun sabt, siqatun mutqin, mereka yang disifatkan dengan dimakian ining-ning, hak ulama sifat yuktab hadithuhu wa yuhtajju bihi. Hadis dia boleh kita ambil, kemudian kita buat hujah dengan dia. Allahu akbar. Tu dia. Pia kata, ulama hak kata. Seumpama Ibnu Salah, seumpama Khatib Al-Baghdadi, seumpama Al-Hakim dan sebagainya di kalangan ulama-ulama mustalahil hadis yang dak sebutkan ini istilah kepada kita. Yang keseterusnya thiqatun hujjah. Thiqah lagi hujjah. Hujjah ni makna gana? Makna kata orang tak boleh nak pertikai apa-apa yang dia royakkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Baik. Seperti pia yang dapat sifatul hujjah. Thiqatul hujjah. Pia. Tanda. Seorang guru nama Ibrahim ibnu Sa'd. Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Aun. Ainah ibnu Aun Az-Zuhri. Az-Zuhri. Seorang. Hak ni dapat siqatun hujjah. Seorang lagi tu guru nama Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talhah Al-Ansari. Nisbah pada orang Ansar. Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah Al-Ansari. Ni orang dapat apa nama ni? Dapatnya pangkat siqatun hujjah. Pangkat apa? Siqatun hujjah. Yang keseterusnya Syekh Mustafa sebut lagi hafizahullah, thiqatun faqih. Thiqatun faqih. Kalimah thiqatun faqih ni pia yang dapat dengan ini pendapat. Yang dapat dengan ini laqab ni. Yang dapat dengan ini laqab ni pia thiqatun faqih ni. Yakni seorang tok guru nama Habib ibni Abi Thabit. Habib ibni Abi Thabit Al-Kufi. Dia ni dapat laqab gapo nama, sifat gapo? Thiqatun faqih. Ni hebat ni. Bukan nak dapat mudah-mudah. Aku ulama ni bukan nak dapat mudah-mudah. Ulama-ulama yang diijma', ulama kata ya ulama sungguh. Ulama Rabbani yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada amanah, yang bermanhaj, yang berakidah seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Yang kedua, orang hak dapat sifat thiqatun faqih, dia Al-Hasanu ibni Abi Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Hasan Basri yang nak lawan sekarang ni oleh kumpulan Al-Wasiliyah ni. Al-Wasiliyah yang timbul belakang-belakang ni, nak lawannya Hasan Basri ni. Hasan Basri ni dia dapatnya laqab gapo nama? Thiqatun faqih. Thiqatun faqih. Tu dia dapat tu, dapat thiqatun faqih. Kemudian seterusnya orang dapat laqab ni pula. Nah, dapat sifat apa? Thiqatun thiqah. Bagi dua kali ulang thiqatun thiqah. Biar dapat pangkat ni iaitu Ziyad ibni Hassan. Ziyad ibnu Hassan ibni Qurrah Al-Bahili. Al-Bahili. Yang kedua orang dapat Sulaiman ibnul Mughirah Al-Basri. Sulaiman ibnul Mughirah Al-Basri. Hak dia dapat thiqatun thiqah. Seterusnya dapat thiqah. Satu kalimah. Thiqah ni hadis dia pun dihukumkan oleh ulama, kata dibuat boleh kita tanah hadis dia dan kita boleh buat hujah dengan hadis yang dia bawa datang. Walaupun satu sifat yang dapat pun tak mengapa. Itu sebagaimana ulama-ulama kita menjelaskan di dalam kitab-kitab Ilalil Hadis dan Mustalahil Hadis dan Ulumil Hadis
yang menyatakan di sana. Orang yang dapatkan dengan ini sifat ni pia, nama Ibrahim ibnu Bashar Al-Khurasani. Ibrahim anak Bashar Al-Khurasani. Nah, yang kedua namanya Ibrahim ibnu Hajjaj ibnu Zaid Al-Basri. Ni hak dapat apa nama? Dapat satu sifat iaitu thiqah. Dapat nak sifat soy iaitu satunya thiqah. Tu dia. Kemudian orang dapat pangkat ni. Pangkat mana? Hujjatun. Allahu akbar. Dapat hujjah. Hak dapat hujjah di sini ni katanya para ulama, yakni yang pertama Sufyan ibnu Sa'id ibnu Marwah Al-Thawri, dikenalkan dengan Sufyan Al-Thawri. Yang kedua Sufyan ibnu Uyainah, tok guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tiga. Hak ni dapat lakab apa nama? Hujjah. Dapat apa? Dapat lakab dia, gelar dia, sifat dia apa boleh panggil, dua-dua tu boleh panggil belaka tu. Lakab pun tak apa, sifat pun boleh. Hujjah ni pia, iaitu tiga orang tokoh nak mewaris sini sebagai misal. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Sufyan ibn Uyainah, yang ketiga Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tu dia nak kita faham molek. Maka orang yang bersifat dengan sifat yang amba sebut tadi sebagaimana misal, hadis mereka itu ulama hukum kata hadis yang sabit sahih daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada ragu dan syak. Tu nak. Tu nak kita faham jadi molek. Nak boleh kata hadis tu sahih, betapa banyak mana ulama kita kena duk titik peluh dan kena cuahnya tenaga untuk nak berikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selamat daripada kacauan dan dustaan. Pasti kena bergerbanlah para ulama tadi itu akan masa dia, tenaga dia, umur dia dan segala-galanya untuk nak jaganya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tu nah. Tu dia. Habis situ. Itu soalan yang ke-17 daripada soalan yang dikemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Soalan yang ke-18. Soalan yang ke-18. Madza ya'ni, apakah dikandaki qaul Ibn Ma'in fil rajul? Apakah itu guru perkataan Imam Yahya bin Ma'in pada seorang? Yahya bin Ma'in ni pia, yakni tokoh ulama yang ada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in ini mana tua? Tua Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad ni gelar dia Abu Abdullah. Yahya bin Ma'in gelaran dia Abu Zakaria. Apabila ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah buat kacanya terhadap ahli sunnati wal jamaah, dia ni Ibnu Ma'in dengan Yahya dengan Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal ni jadi keleheng sebab apa? Sebab Imam Ahmad ni dia tak mau nak pakainya rukhsah. Dia nak tetap di atas azimah. Makna kata tak mau nak royak tak Quran itu adalah makhluk. Dia hujah dan dia itu mempertahankan akan itu pendapat di hadapan raja-raja dan qadi-qadi Mu'tazilah al-bid'ah. Siapakah dia kena pukul, dia kena kata, dia kena hina, dia kena penjara dan sebagainya. Akan tetapi Yahya bin Ma'in ini dia ambil dengan rukhsah.
Dia kata aku ni tua dah. Aku tak tahan. Naknya apa nama nak orang tu mai katakan aku, pukulkan aku. Aku kata dengan mulut lah kata Quran tu adalah bukan kalam Allah tapi makhluk. Aku kata gitu. Mu'tazilah ia pegang kata Quran tu kalam Allah akan tetapi makhluk. Adapun anak tiri Mu'tazilah ia kata Quran ni bukan kalam Allah. Yang kedua makhluk. Mana anak tiri lebih teruk pada pak tiri. Nampak tu tak? Ha tu dia. Lalu Ibnu Ma'in ni poya kata Quran ni adalah kalam Allah makhluk. Imam Ahmad kata tak, kalam Allah bukan makhluk. Sebab tu digelarkan Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jamaah dengan ijma' ulama. Tak ada dia pertikai. Dia kena dipenjara sampai ke Buaiti duk ngajar molek-molek di Mesir nu Buaiti Syafi'i Sarid nu mati di atas huta. Heret di puak-puak hak Mu'tazilah ni ya kaca puak ni, puak al-bidah ni jangan. Nampak tak? Ya kaca ulama ahli sunnah. Tetapi Imam Ahmad ni berdoa di atas Ahmad ibn Abi Du'ad sebagai qadhi Mu'tazilah mati sebelah. Ya Allah, istajaballahu doa Ahmad ibn Hanbal. Doa kena doa. Doa orang kena zalim. Doa Imam Ahmad Allah Taala terima. Alhamdulillah. Dia kata bunuh olehmu. Wahai raja akan Ahmad bin Hanbal ni 70 orang daripada qadhi Mu'tazilah ni suruh bunuh Imam Ahmad ni, petua bunuh. Dia kata darah Ahmad aku tanggung sendiri di atas bahu aku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menselamatkan Imam Ahmad dan mengakadkan Imam Ahmad sampai sekarang lah ni orang Islam tak kenal Ahmad bin Hanbal. Tetapi 70 orang yang hukum suruh bunuhnya Ahmad, yang mengejek, yang suka, yang itu, yang ini, di mana mereka itu? Itulah makna kata wa amma adh-dhabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Apa yang jadi manfaat bagi manusia yang akan tetap duk sekali dengan apa nama agama Allah sehingga Tuhan hendak nak membangkitkan hari kiamat. Ada apa benda hak tak terpakai walaupun ramai, walaupun lagu mana pun ia tak akan tetap sama sekali. Nampak tu tak? Ia tak akan tetap sama sekali. Lepas daripada Imam Ahmad ni keluar tubik daripada penjara, Yahya bin Ma'in ni pergi ziarah rumah dia. Yahya bin Ma'in ni Allah dua orang ni duk gini baik, akan tetapi jadi kelahing dengan sebab pendapat saat ni pihak yang mengkacaukan iaitu ulama ahli bidah di kalangan ahli Mu'tazilah. Ni ahli sejarah sebut semua, bukalah kitab sejarah mana-mana pun, Ibnu Athir, Ibnu Jauzi, Ibnu Kathir, siapa pun sebut belakang. Masya-Allah ni. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in ni mari tengok Imam Ahmad paling belakang. Tak mau nak kecek dengan Yahya bin Ma'in. Tu sebagai sikap tok guru. Yang nak royak kata aku marah sungguh kalau orang pesing kata tak mau nak jaga agama, ada ilmu banyak tapi tak saya jaga agama ni, aku tak boleh terima. Ahmad bin Hanbal. Kata setengah-setengah daripada ahli sejarah kata Imam Ahmad tak kecek dengan dia hingga mati. Tu nak royak kata dia hijrah kerana agama. Itu pendapat syakhsi hak dia. Tapi nak royak kata perbuatan tok guru kita ni terhadap kita nak ambilnya pendirian ni dia kena ada. Nampak tu tak? Baik. Lalu kita tak ada nak kecek lah situ dengan cara panjang lagi kita nak main bahas dalam kitab ni. Lagu mana? Jadi perkataan Yahya bin Ma'in pada seorang lelaki. Walaupun Yahya bin Ma'in ni tokoh ulama yang kita boleh buat hujah dengan dia, perkataan dia boleh jadi hujah. Kata ya raya atau orang ning ni sesuai tak dengan raya hadis Nabi. Kalau dia kata sesuai, hadis tu boleh terima. Ulama kita terima hadis tu. Kalau lah ya raya tak sesuai, ulama kita tak. Nak ayat kata bukan ya ni orang tak ada makan, tidak ada pangkat dalam agama kita, tidak. Akan tetapi dia ada satu istilah. Ada guna dia apabila ia kata kepada seorang lelaki, kata kepada seorang lelaki
la ba'sa bihi. Kata la ba'sa bihi. Kalimah la ba'sa bihi ni kebanyakan daripada ulama-ulama kita ni, apabila dia tadi itu dihukumkan oleh ulama, kata la ba'sa bihi, tidak mengapa orang ni. Tidak mengapa orang ni makna lagu mana, cara yak sikit nak we faham sikit ni. Makna kata hadis dia tu tak ada naik sampai ke darajat sahih, tetapi tak ada turun sampai darajat dhaif. Dia duduk tengah-tengah gitu. Maka kalimah la ba'sa bihi di sisi ulama hadis ni, ulama mustalahil hadis, ulama jarh wa ta'dil, ulama yang nak periksakan periksakan orang-orang hadis. Tuan guru kita Dr. Jihad alaihi rahmatullah, ia menamakan kitab hamba tunjuk sana ni, kitab ni sekali lagi menamakan kitab mengepek ulama. Kitab ulama mengepek terhadap ulama. Ayam nama lagu tu sesuai dengan dia, tak ada gapo nak we nampak kepada masyarakat, ya, nak we faham tu. Faham tu? Jadi dalam kitab ni kalau sebut la ba'sa bihi, mana kata hadis ya tak ada sahih, tak ada jadi dhaif. Tu sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama. Akan tetapi tapi lagu mana? Tapi lagu mana? Tengok. Akan tetapi kalulah Yahya bin Ma'in kata terhadap terhadap seorang kata la ba'sa bihi, kita nak faham lagu mana? Jadi jawabnya Syekh di sini, ya jawab marilah. Jawab di sini Syekh jawab kata jawab kata kan, tengok dia kata qaulu ibn Ma'in fi rajuli, pendapat perkataan Yahya Ibnu Ma'in ni nama Yahya. Nah, digelarkan dia Abu Zakaria. Ingat molek tu, orang ngaji tu. Ibnu Ma'in kalau dia kata terhadap seorang ni kata kan la ba'sa bihi. Dia kata la ba'sa bihi. Adakah serupa dengan ulama-ulama yang lain kata hadis tu duk darajat tak ada sahih, tak ada nya dhaif, duk tengah-tengah tu. Gitu ke yang maksud? Tak. Apabila Yahya bin Ma'in kata terhadap seorang yang nak ayatkan hadis kata la ba'sa bihi, yakni annahu thiqatun. Dikandaki dia tu orang yang thiqah. Mana kan orang thiqah? Supaya tak ni. Makna kata tamamud dhabt wal adalah. Sempurna molek ingatan dia. Nah, kemudian dia itu ada keadilan dalam masalah nak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Baik. Ia kata ni, ia kata mari ambil tengok mari daripada haduk belajar daripada ulama-ulama kita dululah. Ia kata gini, daripada mana Syekh Mustafa ambil ni? Ni sebagai dhabit nah, sebagai dhabit sebutnya di dalam kitab yang lain, orang mari tanya. Qilah, orang kata, mari tanya Yahya bin Ma'in. Ya Aba Zakaria, innaka taqul, mung tu kata fulan laisa bihi ba's. Seorang tu tak mengapa. Ataupun la ba'sa bihi, kalimah laisa bihi ba'sun ataupun la ba'sa bihi, tak ada. Dua-dua ni lebih kurang makna dia. Wa fulan dhaif, ada mung kata seorang tu dhaif. Lalu Yahya bin Ma'in tu ditanyakan oleh orang, yang jawab, qala idza qultu laisa bihi ba'sun fa huwa thiqah. Ya sendiri jawab kata, apabila aku kata bagi seorang tadi kata la ba'sa bihi ataupun laisa bihi ba's, orang tu thiqah. Orang tu thiqah. Wa idza qultu lak, dan apabila aku kata bagi mung, hai orang yang tanya, seorang tu dhaif, fa laisa huwa bi thiqah, maka dia tu bukan orang yang thiqah. Nampak tu? Wala yuktab hadithuhu, tak boleh kita nak tulisnya hadis daripada seorang yang aku kata orang tu orang yang dhaif. Ni cara-cara ulama kita faham, terutama pelajar ilmu agama ni kena ambil ilmu pengetahuan ni supaya nak kita faham
supaya nak kita reti, supaya nak kita itu tak silap dalam masalah istilah. Faham tak? Dalam masalah istilah. Baik. Itu makna yang diberikan oleh oleh Imam Yahya bin Ma'in. Faham tak? Yahya bin Ma'in dia beri. Baik. Ni khusus bagi pelajar-pelajar lah. Khusus bagi pelajar-pelajar lah. Adapun orang-orang yang tak ada takhasus, mana kata tak ada jadi mari nak carakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita dengar, kita ambil pengertian, kita sokong orang hak mengaji, kita sokong anak cucu kita, anak murid kita, tolak dia tu jadinya orang yang duk carakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak dan niat kita kata dia ni nak dia tu seorang yang duk jaga hadis Nabi, dengan sebab kita kehendak baik tadi itu kita boleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Baik. Itu soalan yang ke-18. Soalan yang ke-18. Tak ada gapo dah sini dah. Kemudian kata pula, man minal muhaddisin atau man muhaddithul ladzi du'ifa bisababi adami dhabtil kitab. Man, sesiapa muhaddis. Muhaddis ni makna kata orang yang calonkan diri dia duk carakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak daripada biasa. Tu saya nak royak dengan cara mafhum bagi kita reti. Muhaddis makna kan? Makna orang calonkan diri dia mari duk carakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak umur dia tu duk cara. Sama ada riwayah dan dirayah. Riwayah ni makna kan? Makna kata riwayat ni daripada mana? Dirayah kaji yang kita duk ngaji ni panggil dirayah. Nampak tu tak? Maka alhamdulillah balik kita ni ada riwayah dan ada dirayah. Dua-dua itu adalah kita itu ambil belaka daripada guru kita. Guru kita. Masya Allah situ. Alhamdulillah. Hadha fadlullah alaina. Orang mari tanya, pia hetuk guru hadis yang sebab tu jadi dhaif, yang jadi dhaif dengan sebab ketiadaan dia tu jaga kitab dia. Jagakan kitab dia. Kalau kerana kita telah mengaji dah, kata cara nak ambil hadis daripada orang tu ada dua. Ada orang jenis pertama, orang panggil dhabtul sadr. Mana hadis duk dalam dada dia. Ada satu lagi yang panggil dhabtul kitab. Hadis kita nak ambil boleh daripada dia, tapi ia duk dalam kitab. Hadis dia tu duduk dalam kitab. Pasti dia kena bawa kitab, mari baca kepada kita. Dia baca kepada kita. Kita dengar, kita tulis. Tu zaman dulu lah nak royak tu. Zaman orang duk hipung hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas zaman sekarang kita duk ada dah, ulama telah hipung dah. Cuma kita kena baca di atas tok guru kita. Kata cara kita baca tu kena kedak. Dan faham tu macam mana, kita kena tanya lah. Tu maknanya hadis yang kita nak belajar daripada Rasulullah belajar daripada ulama-ulama yang sebagai warasatul anbiya, yang sebagai warasah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang tanya. Apabila ada soalan orang tanya, makna kata orang ning tok guru yang tak ada hadis dia tu tidak ada dalam dada. Hadis dia ada di dalam kitab. Akan tetapi kitab dia ni kitab dia ni saya nak syarah we faham. Kitab dia ni orang pinjam. Orang zaman dulu saya royak dah dia tulis hadis mari daripada tok guru, dia duduk depan. Kamar dia ambil kitab tok guru, mari tengok kata apa dia tulis tu muqabalah. Muqabalah kalau zaman kita nak win nampak dengan cara terang-terang photostat. Apa photostat mana kata thai ikasan. Nak supa 100%.
Seolah kata kita pergi pukul. Kalau kita tulis dengan tangan, terkadang kita tulis dengan tangan, tak ada duit kita tulis dengan tangan. Nak kita suai tak pandai. Nak kita ikasan tak pandai. Kita tulis, terkadang kita tulis tu jatuh satu kalimah, dua kalimah, sebaris ke, ada. Akan tetapi kalau kita potong step, mana kata kita ni taswir, tak ikasan, serak 100% support. Nampak tu tak? Maka orang zaman dulu ni mana ada alat lagu tu. Nampak? Alat tak ada lagu tu. Apabila alat tu tak ada macam tu, panawak macam mana? Pasti dia kena ambil kitab tok guru dia, mari tengok kamar dia, dia ukur apa dia tulis tu satu. Tu ulama kita. Nak jaganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Awak apa nak jaga hadis? Kerana hadis ni lah pensyarah bagi Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada hadis, bagaimana kita nak semaya? Bagaimana kita nak zakat? Bagaimana kita nak haji? Bagaimana kita nak buat amalan? Bagaimana? Tak habis soal. Nampak tu tak? Tak habis soal. Lalu Imam Syekh Mustafa ni royak kata, orang tanya, kena rasa ni soalan tu. Siapa yang tok guru daripada kalangan tok guru hadis yang dia itu jadi sebabnya jatuhnya darajat dia daripada orang nak ngaji hadis dengan dia, dengan sebab dia tak ada taruhnya kitab dia tu jadi molek. Sebab dia ni yang ngaji tadi tu, yang ngaji hadis tu, yang tanda duduk dalam kitab, tak ada ingat supaya orang lain. Namanya tok guru ni nama gapo? Namanya huwa Sufyan bin Waqi'. Sufyan ibnu Waqi'. Nama apa? Nama Sufyan ibnu Waqi'. Tu dia. Nama apa? Nama Sufyan anak Waqi'. Dia ni Sufyan anak Waqi' ni katanya para ulama kita. Para ulama kita, dia ni katakan kana lahu warraqu su'in yudkhilu fi kutubihi ma laysa minha fadha'ifa bisababihi. Kana dapat bagi dia itu warraq su', makna kertas tulisan itu tu jadi kata carik ke, temuh ke, jadi kena air ke, tu boleh tanggung belaka tu. Warraqu su' tu boleh tanggung belaka, sebagaimana kita ambil pada guru ni. Dimasuk di dalam kitab dia tu barang-barang yang bukan daripadanya. Maknanya hadis-hadis hak bukan-bukan tadi tu masuk dalam hadis, masuk dalam kitab ya. Macam mana? Misal saya nak faham gini orang pinjam kitab kita, kemudian orang tadi tu tulis, terkadang dia duk letakkan kalah dia wak bulak gitu ke, dia duk tanda gapo ke, nyekno apa yang kata peluh dia ke, jadi punuhnya khat ke gapo, jadi kitab hak molek tadi itu jadi punuh dah lah. Jadi punuh, nak guna dia tu payah dah lah. Nampak tu tak? Nak guna dia tu payah sangat. Tu. Apabila kata nak guna dia tu payah sangat, pastilah. Pasti di sini makna kan? Pasti dia tadi tok guru tadi tu kena jaga. Jaga apa? Jaganya kitab dia. Tetapi Sufyan ibnu Waqi' ni tak jaga. Tak jaga sebab apa katanya para ulama, yakni dia tadi itu hati baik. Golek ke orang apabila hati baik ni, dia kena kata kok orang. Nampak tu tak? Kena deki kok orang. Jangan ingat nah, orang kita ni walaupun ada kasubetah pala pun, dia berdeki kok orang. Dia deki kok orang, dia nak tuduh orang, dia nak kata kok orang, dia nak cucuk orang. Sebab apa? Sebab hati dia punah. Supaya ni Tok Guru Sufyan ibnu Waqi' ni orang molek. Orang molek, orang tak ada gapo, orang yang dihormati oleh para ulama juga. Tapi orang karuk. Karuk, akan tetapi tak ada gapo. Nak karuk gilah. Nak tuduh gilah. Nak wakhenat gilah. Nak kata gilah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Satu hari yang kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak takutnya afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana.
Dok tengok benda hak rangka menyalahi hadis Nabi, kata adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok tengoknya ilmu kalam sebagai ilmu yang menyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allahu akbar. Salah. Nah, maka dia nining, tok guru nama Waqi' nining, jadi sebab kita dia tu yawi pinya ke orang, jadi hadis dia apabila ia royak mari daripada riwayat dia lepas pada kitab jadi gitu tu, jatuh darajat dia. Nah, jatuh darajat dia daripada berapa? Daripada mata tokoh-tokoh ulama yang nak terimanya hadis daripada dia. Sebagaimana katanya Imam Ibnu Abdul Adi. Imam Adi, Ibnu Adi. Ibnu Adi yang ada satu kitab nama Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Makna kata orang hak sebab jadi jatuhnya pangkat daripada orang nak ambil hadis daripada dia tanda belaka dalam kitab tu. Kitab tu lebih kurang 9-10 jilid jugalah. Tu dia. Dia wari satu misal yang amba kita tengok dalam tu. Dia wari satu misal. Satu misal ni misal hak mana? Ni misal hak ni. Misal Sufyan Ibni Waqi' ni. Yang dia ambil daripada Waqi' tu Ibni Jarrah, ayah dia. Dan Waqi' Ibni Jarrah ni ambil hadis daripada Thawri. Hadis Thawri ni ambil daripada Abi Ishaq ni ambil daripada Abi Ahwas ni ambil daripada Abdullah ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia kata, hadis bunyi katakan alaikum bisyifaaini. Hadis bunyi ni, hadis ni. Alaikum, dan melazimi di atas kamu dengan dua penawar. Al-asalu shifaa'un min kulli da' wal Qur'anu shifaa'un lima fis sudur. Alaikum, ia nisbahkan kata ini perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kata di atas kamu ada dua penawar. Yang pertama, nisai madu. Nisai madu adalah penawar bagi tiap-tiap penyakit. Dan Al-Quran adalah penawar bagi hati. Penyakit hati duk berasa berdeki ke orang, duk berasa nak tuduh orang, duk berasa kata tengok orang lebih tak boleh. Duk tengok kata ilmu kalam ni adalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit belaka tu. Gapo kita nak hingga daripadanya? Iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Lalu Imam Ibnu Adi ni dia kata hadis ni adalah hadis yang tak sabit sebab melalui daripada jalan ni Sufyan Ibni Waqi' yang kita dengar saat ni. Nah, dia kata hadis ni adalah hadis yang ada muskilah lah, kecil mudah-mudah. Tu dia. Sebab apa nama? Sebab ia kata ini diriwayatkan daripada Thawri dengan cara marfu' sanad kepada Rasulullah daripada riwayat Zaid ibni Ahbab. Adapun daripada Waqi' dia tu tidak mengangkatkan, makna kata meriwayatkan hadis ini dengan cara berapa nama? Dengan cara mauquf. Satu hadis jalan hak sah lagi mari dengan cara mauquf, sah lagi mari dengan cara marfu'. Lalu Imam Ad-Daraqutni mari tarjih di dalam kitab Ilalil Hadis, dia kata as-sahihu, hak sahihnya hadis ni hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Jadi marfu' dhaif, mauquf sahih. Ada ke lagu ni dalam ilmu hadis? Ni ulama dak ayat. Nampak tu tak? Tu nak kita faham molek tu, makna kata ya marfu' tak sahih. Nak pergi sanad kepada Rasulullah tak sahih, tapi mauquf di atas sahabat sah. Tu cara yang diberjalankan oleh ulama. Apa jadi marfu' tak sahnya tu guru? Kerana Sufyan Ibnu Waqi' tadi ada dalam sanad ni. Pia ayat lagu ni Ibnu Adi, pia lagi Ad-Daraqutni. Tak ada lagi dua orang ni ulama. Ulama tak ada yang nak tepuh bahu lah ni. Nampak tu tak? Tu kita biasa dengar faham tu nah. Habis itu. Itulah maknanya
siapakah daripada kalangan tok guru hadis yang sebabnya yang dhaif dengan sebab ketiadaan jaganya kitab. Jaga apa? Jaganya kitab. Baik. Itu maknanya. Dan satu hadis lagi. Satu hadis lagi yang amba waris sini ni tanda molek lah. Orang ngaji tu tanda molek dah. Tanda molek, tengok baik supaya kita ni nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas alasan. Bukannya kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dakwaan. Nampak tu tak? Nak jadi ahli sunnati wal jamaah kena sandarkan akidah kita kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dakwa-dakwa lah. Kata hadis tu gitu, hadis ni ahad tak ahad berapa nama tak sah. Itu bukan jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Nampak tu tak? Kalau nak jadi ahlul kalam fabiha, ikut. Kalau jadi ahlul kalam, ikut, tak ada masalah. Ahlul kalam bukannya ahli sunnah, walaupun siapa nak terima tak terima pun dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab dia tak ada hujah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata hadis yang dimisalkan oleh ulama kita ni daripada riwayat dia ni Sufyan ibni Waqi'. Sufyan ibni Waqi'. Baik, la tusafihu al-yahuda wan nasara. Nampak tu tak? La tusafihu al-yahuda wan nasara. Jangan kamu jabat salam dengan dia, dengan orang Yahudi dan Nasara. Dengan orang Yahudi dan Nasara. Tu dia, dengan orang Yahudi dan Nasara. Lalu hadis ni piye banyak? Hadis ni iaitu Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani, dia tukang At-Tabari. Imam Tabari suku. Tabari ni alama azkur dia mati 310 Hijriyah. Adapun Imam At-Tabarani mati dia alama azkur 360 Hijriyah. Ya orang lain-lain tu. Imam At-Tabarani ni dia wari di dalam kitab dia lah. Di dalam kitab dia, iaitu kitab Ma'ajim dia, kitab Mu'jam dia. Kemudian hadis ni diperiksakan oleh Imam Al-Haythami. Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Kitab tu ada 10 jilid, kitab tu periksakan hadis ni. Lalu Imam Al-Haythami kata wa fihi Sufyan bin Waqi' wa huwa dhaif. Dalam hadis ni sanad hadis ni la tusafihul yahuda wan nasara ni, jangan jabat salam dengan orang Yahudi Nasara. Ada dalam tu orang riwayat hadis namanya Sufyan anak Waqi', sedangkan dia itu dhaif. Sedangkan dia itu dhaif. Maka isyarat oleh para ulama kita kata Ibnu Al-Haythami ni isyarat kata hadis ni ada dipertikaikan oleh para ulama. Ada dipertikaikan oleh para ulama. Nampak tu tak? Oleh para ulama. Baik. Itunya setengah daripada berapa nama? Setengah daripada misa-misa yang ulama kita bawa data di sini supaya nakwi kita itu faham dalam masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Kemudian apakah faedah? Soal yang ke-20 soal yang ke-20, siapa ada kitab tu tengoklah. Ma faidatu asahil al-asanid? Apakah faedah sesahih-sahih sanad? Gup mana pula sesahih-sahih sanad ni? Tu. Asahul asanid ni, asahul asanid kita nak hurai faham dengan cara mudah dulu dah. Makna kata hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ia ada jalan ni dia. Makna nak boleh sampaikan kepada Imam Bukhari ke, sampai kepada Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kata gilah ia ada sanad dia. Faham tu nah? Maka sanad ni mana kata orang itulah. Tu. Orang hak duk royak hadis. Nampak? Hak yang dengar daripada guru dia,
Guru dia dengar daripada guru dia dengar daripada guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang panggil kata kalau bahasa kita nak misal nampak dengan cara mudah-mudah, kita mudah dengar dan mudah faham. Sanak-sanak ni serupa dengan jalan. Faham jalan tak? Syariat batas tu. Tembok tu. Faham tu tak? Makna kata kita nak lalu kereta kita, kalau kita duduk di Kelantan nak pergi Kuala Lumpur, kita kata jalan mana hak deras sekali, jalan mana hak standard sekali, jalan mana hak elok sekali, deras sekali, siapa pun dekat, jalan mana kita tahu. Ada lagi jalan-jalan yang lain yang nak sampai Kuala Lumpur, ada lagi, bukan tak ada, akan tetapi jalan tu ya jauh, harap minyak kereta, jalan pun tak molek mana. Kalau misal orang petani ni, mana kata dia duduk petani nak perginya jalan kau nak pergi di bakak kau kata pergilah. Jalan hak kita nak terus pergi tadi tu jalan hak mana? Hak lebih elok, hak molek. Dekat lepas tu derah. Minyak pun tak berharap, jalan mana? Maka jalan hak molek tadi tu orang panggil dalam ilmu hadis ni panggil as-sahhul asanid. Hai lagi. As-sahhul asanid mana kata sanad hak elok sekali. Sama kepada Nabi tu. Tu maknanya gitu. Faham tu dah? Tu makna as-sahhul asanid. Lama ulama dok royak. Ni hadis as-sahhul asanid ni kita pun tak pening. Gapo as-sahhul asanid ni? Ni sebagaimana dok royak saat ni tu lah. Nampak tu tak? Sebagaimana dok royak saat ni tu lah. Ia kata apakah mafaidatu as-sahhil asanid? Apakah faedahnya sesahih-sahih sanad tu? Apa? As-sahhu tanda pelajar ai athbatuha. Hak sabit sekali. Nah, hak teguh sekali. Hak yang tak bergonyer kalau sanad ni jalla. Seolah gitu. Lepas tu nak jalla tak jalla, kena tak kena tu turutlah ulama kita dok royak. Semua ni hak ulama dok royak belaka dah. Cuma amo nak royak wi faham hak ulama royak. Tu ya. Bukan ada pergi royak hal kocek kita sendiri. Tak, bukanlah tu. Faham molek tu? Habis itu. Ia kata pedah kita tahu as-sahhul asanid ni tahu jalan hak betul terus kepada hadis Nabi ni pedah gapo? Ada pedah laha fawaidun. Ada beberapa pedah. Jawabnya ada beberapa faidah. Minha setengah daripadanya, bukan royak semua. Setengah yang nak royak daripadanya. Bagi orang pelajar ni orang pelajar talabatul ilmi yang nak mahir dalam ilmu ni, saya nak tunjuk satu kitab yang kita sebagai pelajar pergi kaji pula lepas daripada kita mengaji, daripada kita belajar. Nama kitab As-Sahhul Asanid Jam'an wa Dirasatan. Jam'an wa Dirasatan Dr. Rihab Rifat. 2 jilid tabak Darul Ibnu Hazmi Alama Azkur 2 jilid. Lagi tengok dalam kitab tu. Kitab tu pun mutadawal. Mana kata ada belaka di atas syabakah internet ni, mana kata ada lah dalam internet kita ni boleh kita tengok dengan cara sekaligus. Tapi saya nasihat di sini kata, hei pelajar yang nak jadikan kita tu warasatul anbiya, hendaklah kita itu mempunyai kitab di dalam umur kita sebagai maktabah mutawadhi'. Maktabah mutawadhi' ni makna kan? Maktabah yang kita hipungnya kitab untuk kita nak rujuk ke bagi diri kita. Pasti kitab dengan pelajar ni kena ada sekali. Katanya ulama baru ni, ulama kita duduk sekarang lah ni, dia kata al-kitab binisbati li talabatil ilm kalma binisbati lil al-asmak as-samak. Seumpama air bagi ikan. Adakah ikan jenis ikan apabila kita akak tubik ia daripada air yang hidup? Tak. Juga pelajar kalau tidak ada kitab langsung di dalam umur dia, tempat dia duk mengaji, tempat dia duk belajar, tu kata fashilah. Apa makna fasil? Bahasa kasar sikit mana kata tak ada harapan. Tak ada harapan. Nak harap gapo boleh. Nampak? Tak boleh nak harap gapo dah. Hak lagu tu tak boleh nak harap gapo dah.
Ya nah. Tu dia. Lepas tu kena kenal lah kita. Nampak tu tak? Kena kenal kita. Kata dia tu jalan ni mano, kok mano, kita mazhab gapo, kita bahagia mano, kita ulama ni hak dulu ke hak Kamadiyah. Lepas tu kita buat mengaji ke, kita buat baca ke, kita buat murajaah, kena kira. Nampak tu tak? Dia duk tukar di antara kita mengaji dengan kita buat murajaah, buat baca. Tu gak malah main. Nampak tu tak? Tak ada ulama mengajar kitab majmuk, tak ada. Ulama ada mengaji kitab, mengajar kitab Abi Syuja', kitab apa nama Sakut Pauk dengan Kifayatul Akhyar ke gapo. Hak tu ulama mengaji. Yang mengajar untuk anak murid mengaji hak tu. Tapi 20 lebih ni nak mengajar. Letih orang mengaji, letih orang mengajar, mati dua-dua kata. Sebab tu kena beza di antara kitab hak buat mengaji, kitab hak buat mengajar. Nampak tu tak? Dan kitab Hasan Saqaf tu tak sedap pakai lah sangat. Wides masa kata. Nah, kitab Hasan Saqaf ni kitab orang yang hukum Abu Hasan Asy'ari jadi mujassimah. Boleh terima? Orang nak buat hujah dengan kitab dia tu. Nak boleh terima? Hadis Sahih Bukhari tentang masalah belilih hak Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Ni rakyat kata bukan hadis, Nabi tak ada kata. Boleh terima lagu tu? Allahu Akbar. Nah, kita kena guna kata otak kita tu, bergerak otak kata. Jangan mengaji hukum akal sampai kata berakal. Jangan jadi gitu. Tu nak. Ni sebagai nasihat. Nak pakai ke pakai, tak saya pakai pun tak ada apa. Sebab kita tak ada apa nama orang kata tidak kena bebanan apa-apa di atas orang yang tak mau kepada jalan yang benar, ikut dia. Nak pergi paksa buat apa? Okey. Nampak? Kita kerja kita menyata. Orang nak faham, tak saya faham ikut. Nampak tu tak? Tu sikap orang jadi guru. Tak usah buat sakit kepala main. Sakit kepala main dengan orang habis tak saya nak terima benar-benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak sakit kepala dengan Walid ibn Mughirah dak. Dia tak kira dengan Abu Bakar, kira dengan Umar, kira dengan Uthman, kira dengan Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Dia tak ada kira dengan puak-puak habis yang kata dok itu. Quran pun larang. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Tak sah. Apa jangan dok jadi berasa sakit hati, berasa sedih, berasa serabut apa yang mereka itu dok rancang, tak sah. Nampak tu tak? Itu cara yang diberjalankan oleh para ulama kita semenjak dulu sampai sekarang. Hingga tokoh kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga dia berjalan. Tu tak? Tu dia. Kemudian amor ni ada belaka, tak usah royak lah tentang apa nama kitab Hasan Saqaf ke, Said Fudah ke, Abdullah Harari ke, Kautsari ke, Ghumari ke, tak usah royak. Kita buat kaji kita mengaji, kita tahu, kita talaki daripada ulama kita sendiri, tak sah. Tak usah royak lah tu. Mana kata kita tahu dah. Nampak tu tak? Bukan kita tak baca As-Salafiyah wal Wahabiyah berapa nama kita baca belaka. Semua kita buat kaji belaka. Nampak tu tak? Tak usah duk bimbang hak tu. Hangga kitab mana-mana hak ya ada di tangan kita bi fadlillah subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Kita bukan makna kata orang biasa ni kata mengaji 4 tahun sebagaimana orang-orang ada berdeki tu duk syarah tu bukan mana gitu. Nah, kita mengaji sapakah dapat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri dirayatan wa riwayatan. Alhamdulillah. Sama ada balik syahadah, balik tu balik ni, alhamdulillah kita milik belaka. Cuma pasal apa kita digoyak? Benda-benda yang tak sepatut kita nak royak. Orang kita nak royak orang tertentu. Kalau kita royak boleh jadi orang tu jadi berdeki, jadi berapa. Setara tak royak ni pun berdeki orang kita. Tak bagaimana nak akak darajat orang hak apa nama berbangsa Melayu kita nak sama dengan orang-orang hak yang lain daripada orang-orang Islam. Bagaimana? Ayuh orang kita lah ni nampak tu dah. Nak kita faham molek. Tu bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya hati yang luas, murajaah diri tengok. Tak ada gapo kali benda-benda ni. Jangan duk tuduh pandai tuduh orang gitu, tuduh orang gini. Kita tak ada gapo kali. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Dah mula-mula kita apa nama tahunya asahul asanin, asahil asanin. Dah ke apa? Yang pertama al-itmi'nanu ala sihhatil hadis. Kita berasa kata tenang hati kata hadis ni adalah hadis yang sabit sungguh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada syak. Sabit sungguh. Nampak tu tak? Sebab apa? Sebab tak
jalan tu malaikat orang mulia-mulia saja. Di kalangan atba'it tabi'in dan ulama-ulama sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama faedah itmi'nanu ala sihhatil hadis. Yang kedua takunu ahadul murajjihat 'inda al-ikhtilaf. Dia ni faedah bagi ashahul asanid ni jadi satu faedah bagi para ulama. Apabila hadis tu nampak belawai, dia tengok kata hadis yang hak belawai dua ni tengok. Nak timbal tu tengok apa nama? Tengok kata hak ni jalan mana? Hak ni jalan mana supaya nak mendahului dan nak mentakhirkan hadis hak mana di antara dua tu. Apabila ada khilaf di antara dua hadis. Imam Syafi'i pun ada sebut perkataan ni dalam kitab Ikhtilaful Hadis. Dalam kitab tu Imam Syafi'i pun ada sebut dalam kitab Ikhtilaful Hadis yang diperiksakan, yang ditahqiqkan oleh guru kami Dr. Rifat Fauzi hafizahullahu ta'ala. Dia ni makna kata duk periksa kitab Imam Asy-Syafi'i, dan kitab tu pun apa nak kata seluruh dunia orang pakai ambil faedah daripada itu kitab. Nampak tu tak? Hanawi kita faham molek. Makna kata kita ni ngaji tahu kata faedah as-sahul asanid ni yang pertama hati kita wasa tenang kata dia tu sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apabila ada belawai di antara dua hadis ni ulama kita jalan gini. Tu bukan kita degi buat sendiri, ulama kita buat mai belakang dah. Cuma kita nak faham hak ulama kita kecek sebab tu kena mengaji. Tu dia. Faham lagi tu, kalau faham sini alhamdulillah faham lah. Kalau tak faham sini mallahu bihi alim. Nampak tak? Mallahu bihi alim. Sebab tu nak kita faham jadi molek supaya nak kita tu boleh bakat-bakat berjaya. Bakat-bakat nak kepada kejayaan, bukan nak kepada nak kerah perut, nak benar. Masalah agama bukan masalah benar. Silap faham nah orang pasal kata nak benar dalam masalah agama ni bukan. Ia bukan masalah benar, masalah benar dengan salah. Kalulah kita nak benar, boleh ke apa? Boleh ke apa? Cuba tanya, boleh ke apa? Seumpama Walid Ibnul Mughirah nak benar di atas Nabi, akhir sekali jadi lagu mana? Abu Jahal, Abu Lahab denda terhadap Rasulullah, yang nak benar. Bukan tak faham Quran yang Nabi baca, tapi yang nak benar, apa boleh ke apa? Adakah itu kuduah bagi kita? Ayuhal muslimun, hai orang Islam, adakah kuduah bagi kita? Tak, sama sekali. Kuduah bagi kita iaitu Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa apa kita tak gunanya otak cara mikir kita jadi molek? Sebelum daripada kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada otak, dengarlah kata orang duk royak gapo. Dengar kata orang duk royak gapo. Ni duk kira demo tu apa nama tu Hanafi tu, kita Syafi'i tak boleh dengar dia. Tak. Demo tu apa nama Maliki tu, kita Hambali tak dengar ya. Tak okey lagu tu. Dengar dulu tengok. Tiap-tiap orang tiap ada usul dia belakang nak jalan tadi. Cuma benda tadi tu tak ada jadi selisih, jadi banyak sangat. Semua orang ada tempat jinjak belakang, tetapi hak bahasanya kita degi ambil benda hak luar masuk dalam agama kita. Daripada ilmu ilmu kalam ke nama ni sampai ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada harga walaupun ada dalam Bukhari dan Muslim sebagaimana saqah buat kerja. Sebab itulah kita sebagai umat Islam jangan sama sekali buat kerja seumpama tu. Nampak tu tak? Buat kerja seumpama tu jangan sama sekali kita buat. Kenapa? Kerana itu adalah salah dengan jalan ni yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kita tak jalan mengikut Nabi, bagaimana kita nak ikut siapa lagi? Bagaimana kita nak pergi ambil kuduah lagi kalau kita tak ikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nampak tu tak? Sebab tu kita janganlah mencuaikan masalah ni, jangan sama sekali. Kemudian soalan yang terakhir dah insya-Allah pada malam kita jumpa kita ni, iaitu soalan yang ke-21. Soalan yang ke-21, ma as-sahhul asanin 'inda Ahmad bin Hanbal wal Bukhari. Apakah sesahih-sahih sanad di sisi Imam Ahmad ibn Hanbal dan di sisi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari dengan Imam Ahmad adalah orang yang tokoh ulama kita, dan dua ni adalah sempat berjumpa.
Nah, sempat berjumpa Imam Bukhari dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu dah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ia kata, jawab, as-sahhul asanidi 'inda Ahmad, sesahih-sahih sanad di sisi Imam Ahmad. Imam Ahmad mati bila? Ahmad namanya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, tapi dimasyhurkan dengan Ahmad ibnu Hanbal sebab dia menisbahkan diri dia kepada tok dia, kerana tok dia tu adalah orang yang masyhur dan hebat. Adapun ayah dia ni orang yang tak ada masyhur sebagaimana tok dia, datuk dia, maka dia nisbahkan kepada Hanbal, tak ada salah. Kita boleh buat umpama tu. Kalau kita jadi orang-orang mengaji, orang-orang alim ulama, boleh kita buat umpama tu, tak ada salah. Imam Ahmad ni mati dia tahun 241 Hijriah. Tu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jama'anallahu wa iyyahu fi firdausil a'la. Allahumma amin. Jadi jalan ni hak Imam Ahmad ni jalan ni dia ni. Jalan ni apa nama? Hak as-sahhul asani di sisi Ahmad, iaitu Az-Zuhri. Az-Zuhri ni kita dengar sama kalau orang ngaji hadis kat Zuhri ni. Dia nama Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Nama Muhammad, anak Muslim, anak Shihab Az-Zuhri, yang meninggal pada tahun 123 Hijriah. Satu pendapat kata 124 Hijriah. Ni. Daripada jalan mana? An Salim, daripada Salim. Salim ni anak bagi Abdullah. Anak Abdullah ibni Umar ibni Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Makna kata cucu Saidina Umar lah Salim ni. Mati pada tahun 106 Hijriah. An abihi, daripada bapaknya, iaitu daripada ayahnya. Ayahnya nama berapa? Namanya Abdullah ibni Umar ibni Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhum. Nampak tu tak? Tu dia. Yang meninggal pada tahun 73 Hijriah di Makkah Al-Mukarramah. Abdullah tu mati di Mekah pada tahun 73 Hijriah. Umur dia 83 tahun. 83 tahun. Masya Allah, umur dia panjang. Maka jalan ni jalan ni hak kita dengar saat ni jalan ni ambil daripada apa nama Zuhri, daripada Salim, daripada ayah dia. Kalau ada sanad ni di dalam Musnad Imam Ahmad, maka hak ning ni orang panggil setinggi-tinggi sanad di sisi Imam Ahmad. Walaupun tak ada dalam Musnad, sekalipun ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, maka tahu kata jalan ni tu pendapat yang dipilihkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nampak tu tak? Saya cuba-cuba tengok di dalam hadis-hadis yang apa nama ni, yang dibawa datang lah oleh ulama-ulama kita. Kata mana kata apa nama satu contoh hadis jawab lagi contoh sikit Tok Guru, hamba nak tahu juga. Tu dia. Maka yang dibawa datang di sini ni, saya nak bawa datang lah, iaitu hadis afadani Syekhuna Abdul Rahman Al-Barr. Tok Guru kita Al-Azhari namanya Abdul Rahman Al-Barr, hafizahullah, fakkallahu asrahu. Sekarang lah ni makna kata ia masih tak ada lagi. Dia katanya ia wari misah. Dalam kitab dia, kita pun masa duk mengaji dulu tu duk tengok juga kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Dia kata ni contoh hadis hak kata sahih apa nama as-sahhul asani di sisi Ahmad ni ada dalam Sahih Bukhari. Ada di mana? Ada dalam Sahih Bukhari. Mana Sahih Bukhari? Tengok. Hadis yang berbunyi kata, kita tak ada wari rakam kan macam mana di sini ni. Kita wari kedak rakam, nanti nak tengok di belakang ni, iaitu rakam hadis ada dah 7529. Siapa dia ada Sahih Bukhari, pergi buka Sahih Bukhari 7529. 7529. Hadis berbunyi kata kan,
Akhrajahul Bukhari qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri qala haddatsana Az-Zuhri an Salim an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka hadis yang adalah Sahih Bukhari ni sanad dia daripada tok guru Imam Bukhari nama Ali bin Abdullah, daripada tok guru bagi Ali bin Abdullah nama Sufyan, dan Sufyan itu ambil tok guru dia, ambil daripada tok guru dia nama Zuhri, Zuhri ambil daripada Salim, Salim ambil daripada ayahnya iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mana? Hadis ni. La hasada illa fitnataini. Fitnataini. Tidak ada jenis boleh kita nak deki kepada orang malaikat dua jenis. Hak yang diharuhkan dalam agama. Deki di sini nak ulama syarah ghibtah. Apa makna ghibtah? Makna kata kita itu nak buat sebagaimana dia buat, akan tetapi kita tak ada niat nikmat yang ada di orang kita nak buat turut kebaikan dia tu habis daripada dia. Tu makna ghibtah. Mana rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki mula-mula, orang perempuan bermasuk, orang yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan Al-Quran. Orang jadi ahli Quran. Ahli Quran ni ahlullah wa khassatuhu. Orang panggil kata orang tu apa nama tatamun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa saya panggil VIP bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun apabila jadi ahli Quran, baca Quran siapa malah. Orang lagu ni patut kita ghibtah dengan dia. Mana kena? Berlama-lama buat kebaikan dengan dia. Ha ni tak sah pula lagu ni manusia. La ilaha illallah. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta kepada dia, dan dia itu belanjakan harta dia itu siang dan malam. Boleh nak deki pada orang macam ni? Boleh. Nampak tu tak? Orang ada harta kamu dia belanja. Kita nak buat sepangat dia? Tak apa, boleh. Dua ni ya dalam Islam kita galak suruh kita itu apa nama? Musara'ah. Mana suruh kita tewah. Suruh kita itu sungguh, suruh kita berasa kata kita nak juga sebagaimana apa yang dikatakan di dalam hadis tadi. Maka hadis ni orang panggil hadis as-sahul asanid di sisi Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu dah. Satu. Yang kedua tengok. Ia kata wa asahhuha 'inda al-Bukhari, di sisi Bukhari pula. Bukhari nama Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang mati di Samarkand dalam Iran sekarang ni. Tahun mati Bukhari ni 256 Hijriah. 256 Hijriah. Bukhari ya berpendapat kata as-sahhul asani di sisi aku ni hak molek sekali sanad hadis di sisi aku ni pia daripada jalan yang mana? Nafi'. Ambil daripada Nafi'. Ambil daripada Malik ibn Anas yang mati pada tahun 179 Hijriah di Madinatul Munawwarah. Orang panggil tok guru Imam Syafi'i dan Imam Malik ni. An-Nafi' daripada Nafi'. Nafi' ni Maula bin Umar. Mana kata orang dia khidmat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang meninggal pada tahun 117 Hijriah di Madinatul Munawwarah juga. Ani bin Umar daripada Abdullah bin Umar. Kalau jalan ni adalah as-sahhul asani di sisi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Juga Imam Syafi'i pun tarjih ni juga. Imam Syafi'i kita ni pertarjih ni juga. Faham tak? Pas ada mana misal, hari misal satu guru payah nak cari. Misal saya pergi cari mari sebagaimana saya royak sanalah afadani tok guru kita iaitu Dr. Abdul Rahman Al-Bar Al-Azhari hafizahullah. Ia kata hadis ni ada satu hadis saja dalam Masna' Imam Ahmad. Satu hadis dengan banyak-banyak tu satu hadis ni. Hadis mana? Hak ia katalah. Saya tak ada pergi periksa satu persatu, saya turut dia lah. Mana kata kita ambil pada guru kita, ia kata hadis tu rakam 5862. 5982. Nampak tu tak? 82. Baik. Kemudian dia kata haddatsana dalam Masna' Imam Ahmad ni, dia kata haddatsana Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i.
Ni Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Baik. Qala haddatsana qala Imam Syafi'i akhbarana Malik. Imam Malik tu guru dia. An-Nafi' daripada Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu an. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata-katakan la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan duk jual barang setengah di atas setengah. Makna kan? Jangan kita duk jual barang hak orang dah, ataupun jangan duk beli barang hak orang beli dah. Tu maknanya. Maka hadis ni adalah sanad dia tu orang panggil as-sahul asanid di sisi Bukhari dan di sisi Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihima. Mana hadis tu ada tu, contoh tu ada dalam Musnad Imam Ahmad Ibni Hanbal. Rakamannya mana? 5862. Kalau tak jumpa situ, cari mata ni. Hak mana? Iaitu qala la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Nampak tu tak? Kita cari mata tu akan jumpa. Nak cari tak payah lah ni. Tak pandai cari, tanya orang hak pandai tu. Kalau orang mengaji, saya kata tak payah carilah. Nampak? Mudah sekarang learning. Alhamdulillah. Tak jadi payah. Nampak tu tak? Tak jadi payah. Supaya apa? Supaya kita itu boleh tambahnya ilmu kita daripada ilmu-ilmu agama. Supaya kita itu jadi kejak lagi dengan apa yang kita nak jalani. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Kemudian situlah orang panggil kata masa apa sapa dah ni. InsyaAllah sekadar inilah dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Nampak tu tak? Tu dia. Supaya nak kita ni boleh fahamnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita nak terimanya hadis daripada Rasulullah ni, bagaimana kita nak terima, bagaimana kita itu nak faham kata ulama, pasti kita kena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya ilmu ni. Ada ilmu mustalahil hadis ni supaya nak kita faham jadi molek apa hak ulama kita dok royak daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada jumpa sekali ni sekadar inilah dulu nah. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan terus pula pengajian kita soalan yang ke-22. Ma as-sahul asanid an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Apakah sesahih-sahih sanad di sisi Abu Bakar? Mana kata balik Abu Bakar kalau dia royak hadis ni sesahih-sahih sanad di sisi dia ni lagu mana pula? Daripada Abu Bakar ni hak sesahih-sahih sanad daripada Abu Bakar ni jalan ni mana? Insya-Allah kita ikuti bersama pada pengajian kita yang lagi akan datang. Pada hari ini as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wahfazna bil islami qa'ida wahfazna bil islami raqida wa la tushbit bina aduwan wa la hasida. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.